Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa la nabiyyin ba'dihi. Wa qala Rasulullah sallallahu wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdalu min salatil fajr bi 27 darajah. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, Tuan pengurusi Masjid Jami' Bukit Jana, Tuan Datuk pengurusi, timbalan pengurusi dan seterusnya, ahli-ahli jawatankuasa keseluruhan pegawai-pegawai masjid, seterusnya para asatizah muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan kurniaannya bertemu lagi kita di dalam halaqah ilmiah, dalam perjumpaan ilmu setelah kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan darjat sebanyak 27 seperti mana yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan rutin kehidupan kita seperti biasa sebagai hambanya yang beriman dan taat kepada Allah, dan kita melaksanakan amanah yang Allah beri kepada kita di atas dunia ini, iaitu liya'budun, untuk menyembahnya. Jadi malam ini alhamdulillah kita pakat ramai-ramai membuktikan bahawa kita menyembahnya, dan kita mengharapkan bahawa ibadah ataupun perbuatan menyembahnya ini ataupun ibadah yang kita buat ini berkekalanlah kepada kita sehingga ke akhir zaman, dan Allah menjadikan kita sebahagian daripada umatnya ataupun hambanya yang soleh dan solehah, dan meletakkan kita di tempat yang selayaknya bagi kita, iaitu di syurga kelak insya-Allah. Salawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda hadir membawa agama Islam, dan agama inilah yang terbaik yang menjadi pilihan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan agama ini kekal di dalam dada kita, dan kita mengharapkan doa yang selalu kita panjatkan pada waktu solat kita, sama ada lepas solat ataupun dalam sujud kita. Allahumma ja'alna min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kamu jadikanlah aku ini ataupun kami ini di kalangan umatmu, ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu ya Rasulullah. Wa islamana islamal muslimin, dan Islam kami sebagai Islamnya orang-orang yang muslim. Wa imanana imanal mu'minin, dan iman kami iman orang-orang yang beriman. Wa salatana salatal khashi'in, dan salat kami sebagai salat yang khusyuk. Wa niyatana niyatal mukhlisin, dan niat kami niat yang benar-benar ikhlas. Wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin, dan dosa kami merupakan dosa-dosa yang diampunkan olehmu. Wa hayatana bihayatil ulama, dan kehidupan kami dengan kehidupan para ulama. Wa mautina bimautis syuhada, dan matinya kami dengan mati para syuhada. Insya-Allah, mudah-mudahan kita sambung pula doa itu, wa adkhilul jannah alaihimus salatu wassalam. Kita masukkan ke dalam syurga bersama para anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi mudah-mudahan agama Islam yang dibawa oleh Nabi ini
sentiasa berada di dalam dada kita sehinggalah ke penghujung nyawa kita, dan janganlah diizinkan apa-apa pemahaman selain daripada ahli sunnah wal jamaah berada dalam pemikiran kita. Kalau kita mendapat sesuatu maklumat ilmu itu, tapislah ia dengan neraca sunnah dahulu, ahli sunnah wal jamaah. Jangan terus terima, kerana ia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk kepada kehidupan akhirat kita. Mungkin dunia kita selamat, yang kita bimbang kehidupan akhirat kita agak terjejas sekiranya kita menjadikan fahaman selain daripada ahli sunnah wal jamaah sebagai pegangan kita. Kerana Nabi telah menyebut dalam hadisnya yang terkenal, iaitu seluruh umatnya akan berpecah kepada 73, dan 72 akan masuk ke dalam neraka, hanya satu sahaja yang selamat. Maknanya kalau kita pegang selain pada ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Jadi kalau nak masuk syurga terus sampai ke neraka, maka hadirlah, peganganlah kita dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah di atas jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mereka itu merupakan pengasas. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka, dan malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam muka surat 46, iaitu kita berhenti dulu berkaitan dengan gambaran neraka, iaitu perbincangan tentang adakah neraka itu sudah wujud ataupun belum, di mana saya telah bawakan kepada tuan-tuan dua dalil, dua pandangan ulama yang mengatakan satu kata neraka dah wujud, satu lagi kata belum, kerana hujah-hujah yang saya telah maklumkan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung lagi. Baik, berdasarkan firman ini, ini kita akan sambung. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darani insyaallah minal aminin. Baik, berdasarkan firman ini, para ulama berpendapat bahawa di dasar laut itu ditempatkan neraka. Ini pandangan para ulama. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadzani khasmani khatasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, yakni mukmin dan kafir, yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Maka orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak. Surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat yang ke-19. Diceritakan dalam surah ini bahawa Allah memberi gambaran dua golongan yang ada di atas dunia ini, iaitu satu golongan mukmin dan satu golongan yang kafir. Dan mereka ini tak sepakat, berbantah-bantah bagaimana keadaan Tuhan. Kita tahu hari ini pun kita tak setuju dengan golongan-golongan kafir apabila mereka menggambarkan Tuhan sekian bentuk. Kerana dalam pegangan kita Tuhan ini tidak berbentuk. Tetapi orang-orang kafir mereka membentukkan Tuhan. Ada berbentuk pokok, ada berbentuk batu, ada berbentuk berhala dan macam-macam. Maka berlakulah perselisihan pendapat. Dan kata Allah, orang yang mengekalkan mengatakan Tuhan itu berbentuk, iaitu orang kafir, maka disediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Maknanya nak menunjukkan bahawa ayat ini menceritakan kepada kita bahawa mereka yang berpegang kepada Tuhan itu dalam berbentuk, maka ditempatkan mereka itu dikategorikan sebagai golongan kafir, dan mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka dan dicurahkan atas kepala mereka air yang menggelegak. Kan? Air yang menggelegak ini bukan air panas biasa tuan-tuan, air daripada api neraka. Saya dah terbaca satu keratan surat khabar bila saya tak ingat dah, di Johor kan, yang dia nak bunuh diri tak jadi tu. Tuan-tuan ada baca? Ada perasan tak kan? Dia bakar diri dia, protes apa tu, lalah dia lari terjun kolam kerana tak tahan panas kan. Macam lawak pun ada. Dia protes kat siapa tu, dia bakar diri dia, tapi
Iyalah sebelum nak mati tu dia sakit pun, dia terjun dalam kolam. Bila orang tanya pasal apa hang tak jadi bunuh diri? Tak tahan panas, dia kata. Ambil kau kan. Tak tahan panas dengan api dunia. Baru api dunia tuan-tuan, dia sendiri pun bakar diri dia sendiri pun dah tak tahan. Kita bayangkanlah keadaan di akhirat kelak yang mana sangat-sangat menakutkan. Di atas dunia ini, orang mukmin dan orang kafir saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Nah, yalah, kita tahu. Kita selalu bertengkar, masing-masing mengekalkan hujah. Kan, masing-masing mengata demikian. Kita kata Tuhan macam ni, kan? Yang pihak orang sebelah pula kata Tuhan macam ni. Masing-masing bertengkar untuk berhujah tentang Tuhan. Kalau kita kata kita betul, di pihak sana kata dia yang betul. Kan, cuma benda ini boleh kalau kita berhujah secara aqliyah, hanya akal yang sehat saja yang boleh membezakannya. Tapi kalau kita nak berhujah dengan ayat Quran, kita kata kita betul lah. Dia menggunakan kitab dia kata dia betul, kan? Hanya pemikiran yang sehat, akal yang cemerlang sahaja yang akan menjadikan perbahasan itu dapat diterima, mana satu yang betul, mana satu yang salah. Ayat Quran apa semua dia tak, kita boleh nak berhujah dengan orang-orang yang bukan Islam ni. Mereka takkan terima ayat Quran sebab mesti dia kata ada kitab apa terima lah, kata sama juga dengan kami, kan? Jadi kita hujahkan dengan akal. So akal inilah yang akan menentukan. Di antaranya kita boleh gunakan jika sekiranya Tuhan ini berbentuk, maka dia bukan Tuhan. Kerana segala yang berbentuk itu adalah benda yang baru. Kan? Kalau kita rujuk dalam kitab Matlaul Badrin, disebut terang-terang bahawa setiap benda yang berbentuk itu adalah baharu. Bila dia baharu, maknanya sebelum ni dia tidak ada, kemudian kepada ada, maka dia bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan dia mesti bersifat qidam, iaitu dia tidak bermula dan tidak berakhir. Kan? Jadi itu di antara benda yang kita boleh guna. Dan kalau kita tengok, kalau dia berbentuk, mana dia baharu, biar baharu lebih kurang macam kita lah. Cuma dia wujud dulu ataupun kemudiannya, tapi lebih kurang kewujudannya. Dulu kita pun tak ada, sekarang ada. Tak lama lagi tak ada pula. Si Tuhan yang dia sembah pun sebelum ni tak ada. Kemudian dibuat tersilap jatuh sikit ke. Kalau pokok kena petik, mati pokok tu, mati benda itu, hancur benda tu, tak ada juga, lebih kurang sama. Bila sama, dia tidak layak untuk digelar Tuhan kerana dia serba baharu. Kerana baharu ini akan berakhir dengan kerosakan dan kemusnahan. Sedangkan Tuhan dia selayaknya berada di tempat yang layak baginya, dan dia tidak bermula dengan suatu benda yang baharu. Akal boleh digunakan untuk berhujah. Kalau guna ayat Quran, sesama-sama kita boleh, sesama-sama Islam boleh. Tapi kalau seorang sarjana tu, walaupun dia bukan Islam, dia mengkaji Al-Quran, maka bolehlah kita gunakan Al-Quran untuk memberi maklumat. Karena dalam Al-Quran dia ada i'jaz dia ada satu mukjizat dia. Di mana kalau kita bacakan kepada orang-orang yang bukan Islam pun, kalau dia memahaminya, dia akan merasa sedikit perasaan membenarkan. Kerana ada dalam beberapa ayat perkataan itu yang mana kalau kita baca sejarah, orang-orang kafir Quraisy sendiri pun waktu permulaan Al-Quran mereka tak tahu ayat itu. Kan? Seperti contoh zakum, inna syajaratuz zakum, buah zakum. Mereka sendiri orang Arab sendiri pun tak tahu apa dia buah zakum. Yang mana Allah sebut ta'amul asim, makanan bagi orang-orang yang berdosa, kan? Yang mana masuk dalam mulut, dalam mana dia lekat di sini di tengkuk kita, keluar pun tak, masuk pun tak. Buah tu, kan? Dia duduk sini. Jadi orang Arab sendiri pun orang Quraisy pun tak tahu buah zakum itu. Lalu dia pun cari. Tu yang ceritakan Abu Lahab tu, bila Nabi bacakan tentang buah zakum, dia pun tak tahu, dia ambil, dikatakan dia ambil buah kurma, kemudian dia balut sikit dengan tepung, lepas tu dia makan, dia kata ni buah zakum, dia kata, lepas tu dia makan. Kan? Dia duk anggap buah zakum tu macam buah ni, sebab dia pun tak pernah dengar. Nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini bahasa dia yang digunakan, yang kadang-kadang orang kafir Quraisy pun sendiri tak boleh nak terjemahkan. Seperti contoh alif lam mim, Yasin, alif lam mim ra, alif lam mim sad, kan? Semua tak tahu. Kita lagi lah tak tahu. Orang Arab sendiri pun, yang bahasa mereka sendiri pun, walaupun mereka lahjah Quraisy pun, mereka tak dapat nak memahami Al-Quran. Jadi maknanya kalau kita tengok para sarjana mereka mengkaji Al-Quran, kadang-kadang mereka akan mengakuinya, kecuali mereka yang bersifat orientalis. Apa dia orientalis ni tuan-tuan? Kaji Al-Quran, kaji hadis, kaji agama, bukan niat nak ikut, nak cari kebenaran, tapi nak cari kelopongan dan kesalahan untuk dijadikan hujah, kan? Dijadikan hujah.
Sebab itu kita tengok Al-Farabi contohnya kan, di antara pemikir agama kita Al-Farabi, apabila dia mengemukakan teori kenegaraan dan dalam bukunya teori kenegaraan, Al-Farabi menyebut bahawa negara ini dia umpama dalam jasad manusia yang mana ketuanya diketuai oleh hati kan. Ramai orang komplain, orang tak puas hati, sedangkan para sarjana barat mengakui kesahihan sarjana tu, kesahihan teori Farabi tu. Mari ke orang kita, dia tak mau. Dia kata Al-Farabi ini terikut-ikut dengan Syiah, Al-Farabi ini dah mula terpengaruh dengan Aristotle punya pemandangan. Tapi bila dia berhujah dengan sarjana-sarjana barat, sarjana barat kaji balik buku dia, mereka pula mengakui teori kenegaraan Farabi itu benar-benar teori yang boleh diguna pakai dan diaplikasi di mana-mana keadaan dia. Kita tengok, ada sarjana barat yang boleh berhujah, ada yang tak boleh berhujah, iaitu pasal kita menggunakan akal. Sebab itu dalam dalil kewujudan Allah ini, dalil kekuasaan Allah ini, kita bagi kepada dua dalil yang kita duk mengaji, dalil akli dengan dalil nakli kan. Dalil akli, dalil akal. Akal logik boleh diterima, dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Jadi dua benda ini mesti kita guna pakai kalau kita nak berhujah. Kita tak boleh mengalah kan? Kita tak boleh nak mengalah apabila orang berhujah. Saya selalu kadang-kadang bersembang, bercerita geng-geng yang agak pahaman yang liberal sikit. Dia suka cari di mana kesilapan agama kita. Satu cerita tuan-tuan, Nabi pernah semayang, dia lupa 4 rakaat semayang zuhur ataupun asar. Dalam hadis Zulyadain tu Nabi jadikan 2. Sahabat bertanya, ada wahyu baru ke? Dia kata tak, dia lupa. Rupanya Nabi tanya, betul ke apa yang aku buat ni? Maknanya 2. Sahabat kata betul. Nabi sambung lagi 2 jadi 4. Jadi sahabat ni orientalis, dia gunakan hadis itu untuk mengkritik. Dia kata kemungkinan besar Nabi pun silap menyampaikan wahyu. Nabi pun lupa ada ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya selain daripada Islam ada agama-agama lain lagi yang dibenarkan oleh Allah ini. Nabi lupa nak beritahu, dia kata. Kita mesti tak boleh terima. Mana boleh Nabi lupa. Tapi dia kemukakan hujah. Ni hadis Zulyadain yang menunjukkan Nabi sembahyang. Sebab Nabi manusia, dia lupa. Dia gunakan idea tu, kita pun kadang-kadang cengang, tak payah nak jawab kan. Jadi maknanya penghujahan kita dengan orang bukan Islam ni, kadang-kadang kita kena menggunakan akal. Dan kalau mereka boleh menerima, geng-geng sarjana yang mengkaji Islam sikit, kita boleh menggunakan hujah-hujah nakli daripada Al-Quran dan hadis. Untuk orang yang kafir, Allah telah sediakan pakaian daripada api untuk dibalutkan pada tubuh mereka. Apa maksud dia tuan-tuan? Setelah kita berbahas, berhujah, bermuzakarah tentang Tuhan ini dengan orang-orang kafir, mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, maka di saat itulah Allah menyediakan balutan pakaian mereka daripada api neraka. Kalau terima, alhamdulillah. Tak terima, kerana kesombongan, kerana berasa mereka yang betul, maka di saat itulah Allah bagi dengan balutan badan mereka daripada api neraka. Maknanya hujah ni bermuzakarah ni boleh kita dengan orang bukan Islam. Hujah cerita tentang Islam, tentang agama kita, tentang ketuhanan. Depa terima, alhamdulillah. Seperti mana Nabi kan, Mus'ab bin Umair, dia pergi berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az kan di kota Madinah. Sa'ad Mu'az marah dia, hang ni mai kat sini, dia bukan cakap Kedah lah, dia cakap bahasa Arab lah kan. Kamu ni, dia kata Sa'ad ni Mus'ab, kamu datang ini memecah belahkan kami punya masyarakat. Kata Sa'ad bin Mu'az, dia ni ketua kabilah, pemimpin Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair sampai aja, jadi dia nak berdakwah lah, dia panggil lah ramai-ramai kumpul. Masa tu Mus'ab bin Umair baru balik pada memanah. Belakang dia masih ada panah, ada pedang lagi. Dia tengok dia berkumpul ramai-ramai ni. Dia tanya, apa siapa ni? Dia tanya, ni ada pendakwah daripada Mekah, nama dia Mus'ab bin Umair, nak berdakwah tak agama Islam. Oh, dia halau. Kan? Mula-mula dia halau. Tak mau. Kamu datang memecah belahkan, sebelum kami aman saja. Tak ada gaduh-gaduh. Datang kamu habis gaduh. Nanya datang agama Islam. Kata Mus'ab bin Umair, duduk dulu, tenang. Kalau dengar dulu. Kalau nak, ambil.
Kalau tak mau, tak apalah, kami boleh pergi. Bukan kita nak cari gaduh, nak mendengar. Jadi Mus'ab bin Sa'ad bin Mu'adz waktu tu dia belum Islam, dia duduk bersila, dia pun dengar. Mus'ab bin Umair cerita, dia cek balik dengan kitab Taurat, dia cek balik dengan kitab-kitab yang sebelum itu, apa yang disampaikan itu lebih kurang sama yang dinyatakan di dalam kitab. Di antaranya disebut dibacakan ayat daripada surah As-Saff tu, disebut وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Dia dengar tu kan, akhirnya dia terima. Maknanya boleh berhujah, dan para sarjana orang yang memikir tadi, dia boleh terima. Tak mau terima, maka nerakalah tempat dia, lalu Allah balutkan mereka dengan pakaian daripada api. Ini pentingnya untuk kita maklum bahawa orang kafir Quraisy setelah hampa dapat agama Islam, dapat dah hujah-hujah yang betul, hampa kena terima. Duk kufur juga, bukan Tuhan menzalimi lagi. Tuhan tak zalim lagi pada hampa. Hampa je yang menutup pemikiran hampa, blok pikiran ni, tak mau terima dah. Macam hari ni lah kan, Islamofobia. Cerita pasal Islam, semua dibayangkan yang jahat-jahat. Islam ini suka bom orang, Islam ini mengungkung orang perempuan, Islam ini suka macam-macam ni. Dia blok dah. Yang baik-baik dia tak mau dengar dah. Maka di akhirat disediakan api neraka. Dan disimbahkan dari atas kepala mereka, disimbah di atas kepala, dicurah api hingga ke seluruh tubuh mereka. Maknanya dibakarlah tubuh mereka itu. Itulah pakaian yang disediakan kepada ahli neraka. Allah berfirman, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka daripada belangking, yakni minyak tar, dan muka serta seluruh badan mereka diliputi dengan jilatan api neraka. Surah Ibrahim. Kita baca tu pun kita dah dapat bayangkan macam mana. Pakaian ahli neraka diperbuat daripada minyak yang mudah menyala, sedang tubuh badan mereka juga disaluti minyak. Apabila terkena api terus terbakar. Muka serta seluruh tubuh badan mereka dipenuhi dengan api yang marak. Allah SWT berfirman lagi, inna syajarata zakum. Ni yang saya kata tadi kan, sesungguhnya pokok zakum. Orang Arab sendiri pun tak tahu ni. Abu Lahab tak tahu apa dia zakum ni, kan? Dia jenis buah yang berduri. Kalau saya di rumah tu ada satu tempat buah lamin basuh tu yang bulat tu. Bulat dia ada duri tu kan. Bila saya ada buah lamin basuh, saya pegang tu, Allah mak teringat pokok macam buah zakum kan. Dia kecil je. Dia banyak kita buah lamin basuh tu untuk bagi cuci lagi kita punya baju kan. Dia bulat tapi dia berduri. Dia kata inna syajarata zakum, sesungguhnya pokok zakum. Penggunaan perkataan zakum ini orang Arab sendiri pun tak pernah jumpa. Tu yang dia kata, mai daripada mana perkataan zakum ni? Nak kata Nabi cipta, Nabi ke ummi? Nabi membaca pun tidak, menulis pun tidak. Kalaulah Nabi pandai baca, mungkin dia kata zakum ni mungkin perkataan baru yang dicipta oleh Muhammad. Tapi Nabi baca pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi macam mana dapat boleh perkataan zakum ini? Sedangkan para sarjana Arab pada ketika itu, penyair terkenal pun, bila ditanya apa itu zakum, mereka pun tak tahu. Ini di antara i'jaz dalam Al-Quran, di antara uslub bahasa Al-Quran, yang mana kalau orang yang menggunakan akal dia akan rasa insaf. Dia kata ta'amul asim kan, dia akan rasa takut. Kita besok nak makan sungguhnya pokok zakum, buahnya menjadi makanan orang yang berdosa tu kan. Kita rasa takut. Tapi orang kafir dia mengolok-olokkan pula. Dia memperolok-olok pula. Tu yang saya kata, dia pergi ambil buah kurma, dia balut dengan tepung, lepas tu dia makan. Dia kata ni lah buah zakum ni kan. Dia ingat makanan dunia. Dia memperolok kan. Sedangkan orang yang Islam ini, dia akan hadir perasaan takut. Ramai tuan-tuan, hari ni pun kita tengok kadang-kadang orang Islam kita pun dah mula perangai suka mengolok-olok dah kan, buat main-main dengan alam akhirat, bermain-main dengan alam kubur kan. Bila aku mati besok, jangan kapan dengan kain kapan yang baru dia kata. Kapan dengan kain kapan yang lama.
yang koyak-koyak, lepas tu lomolah tanah sikit banyak di badan, di pakai kapan tu. Pasal apa? Esok kalau malaikat mari nak tanya aku, dia tengok, oh kain kapan lama, dia kata, oh dia tanya dah, dia kata kan. Dia buat lawak. Hari ni orang Islam kita pun ada, dia boleh buat lawak macam tu kan. Lepas tu dia kata, kalau boleh tulis sikit kat kapan tu kan, tulislah ma rabbuka, jawapan dia apa dia, wa ma nabiyuka, apa jawapan dia. Nanti besok bila malaikat tanya, aku beliklah sikit nak tengok, dia kata jawapan dia apa kan. Dia buat main-main kan, macam mana orang Quraisy buat main-main. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kan. Mereka ingat mereka mempermainkan orang Islam kan, memainkan umat Islam, memainkan Nabi. Sebenarnya Allah lah yang mempermainkan mereka. Kan ayat Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin kan. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum kan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat itu nak menunjukkan sifat sikap orang Quraisy yang suka mempermain-mainkan. Jadi inna syajarataz zakum ini dia satu buah yang berduri, ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Makanan bagi orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Kal muhli yaghli fil butun, seperti tembaga cair mendidih di dalam perut. Dalam tafsir disebutkan bahawa buah zakum ini dia masuk dalam rengkung kita, bawah pun tak, atas pun tak. Macam kita bayangkan kita tercekik nasi kan, tercekik nasi tu, duduk di sini tu, tepuk dia tak turun, keluar pun tak. Allahu Akbar. Masa tu tuan-tuan, ayo kan, cepat-cepat kita minta kan. Apa orang parik tahu, ular ayo kan, ular ayo. Kawan cari kayu, ingat ular kan. Kawan punya ular ayo tu minta air sebab tercekik, pergi ambil kayu, ingat air, ingat ular kan. Padahal kau tu dah paruh duduk sini. Saya pernah rasa tuan-tuan, kadang-kadang duduk sini kan, dia keluar pun tak, masuk pun tak. Allahu Akbar. Bila dia masuk tu rasa dada kita rasa macam berat kan, dia nak turun slow, rasa panas, dada kita ketat je. Lepas sampai kat perut tu baru lega. Ini perasaan kita di dunia ketika kita macam tu. Di akhirat tu wallahu alam lah. Pokok zakum tadi, buah daripada pohon zakum ini menjadi makanan ahli neraka. Apabila makanan dan minuman masuk ke dalam perut mereka, bagaikan air tembaga cair yang sangat panas. Makanan dan minuman ini menghancurkan jasad mereka. Allahu Akbar. Menghancurkan jasad mereka. Allah berfirman, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ini surah Al-Waqi'ah. Illa hamiman wa surah An-Naba, illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya, dalam neraka, dan tidak pula mendapat sebarang minuman. Duduk dalam neraka nak rasa aman, damai, sejuk, minta maaf. Kan? Sebab tu di dunia bila kita merasa kesusahan, kita kata apa? Oh, macam neraka kan. Bila kita payah sikit, susah sikit, teruk betul, hampir masuklah jail, aku masuk dah lokat, macam neraka. Kita sebut kan, nak menunjukkan di situ langsung tidak ada sebarang kesenangan. Nak kata peluang untuk berehat, peluang untuk beriadah, di penjara boleh lagi di dunia ni, rehat-rehat, riadah, tidur boleh lagi. Hak di dalam neraka sebenar langsung tidak dibenarkan. Maknanya masuk di situ 24 jam dipenuhi dengan azab. 24 jam kita bayangkan dunia lah kan, setiap saat dipenuhi dengan azab dan tidak ada ruang langsung untuk berehat. Macam juga kita masuk syurga, 24 jam dengan nikmat, tidak ada ruang langsung untuk kita merasai azab. Masuk neraka 24 jam dengan azab, tidak ada ruang untuk menghadapi ataupun mendapat nikmat. Di dunia ni seteruk-teruk macam mana pun kita kena, peluang untuk tidur ada, peluang untuk berehat ada, peluang untuk makan ada kan, semua ada. Hak di sana minta maaflah, dia kata mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya. La yazuquna fiha bardan wala syaraba, dan tidak pula ada sebarang minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir.
Danur yang mengalir ini, tuan-tuan ingat tak saya cerita dulu bahawa bila kita masuk dalam kubur, malaikat yang datang kita itu kalau berbau misk, muka bersih, berbau misk ataupun mais ini haruman daripada syurga, maknanya kita selamat. Dalam kubur kita dah dapat dah datang malaikat yang muka bersih, harumannya wangi, haruman syurga, maknanya tempat kita di syurga. Tapi kalau datang dengan malaikat yang muka bengis, serba hitam, dalam keadaan malaikat itu berbau danur, berbau danur, iaitu sejenis air daripada neraka ni yang macam kita sebut ni, dan air danur yang mengalir, bau air macam air longkang lah kita, air limbah lah, tapi lagi dahsyat lah bau dia, maka itu menunjukkan kecelakaan sedang menanti kita. Walaupun kita dalam kubur, kita dah rasa dah, Allah, maknanya tempat aku ni tempat yang tak baik lah, kerana malaikat yang datang itu dengan bau busuk. Kalau datang dengan bau yang wangi, maknanya kita boleh bersenyum gembira, berseronok dan tak sabar untuk menghadapi kiamat, kerana kita tahu tempat kita tempat yang terbaik. Para penghuni neraka tidak akan diberi minuman yang sejuk walaupun hanya setitik. Sebaliknya disediakan untuk mereka minuman berupa air panas yang menggelegak dan air nanah serta kotoran. Demikian adalah balasan terhadap amal-amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Apa yang mereka buat, itulah balasan yang mereka dapat. Mereka ini difokuskan kepada orang-orang kafir lah, tapi kita jangan rasa selamat. Walaupun kita berorang Islam, walaupun kita orang beriman, tapi kalau dosa kita banyak pun kita ke sana dulu, lepas tu patah balik ke sini. Yang selamat ni saya dah sebut dah, yang betul-betul ke syurga tanpa ke neraka hanya orang mukmin sahaja. Mukmin yang pure mukmin. Kalau mukmin yang asi, mukmin yang banyak maksiat, Islam yang banyak maksiat, pi ke sana dulu. Mukmin ataupun muslim yang munafik, orang munafik tapi syahadah ada, tapi perangainya munafik, pun ke sana dulu. Mukmin yang zalim, walaupun dia Islam tapi dia zalim, dia hanya ada syahadah saja dalam dada dia, perangai dia Masya Allah, syaitan pun pening kepala dengan dia, kan? Jangan kata orang binatang pun takut ke dia, tengok dia lari. Kan? Biasa kalau tengok binatang tengok kita, kan, binatang nak lawan ni, dia binatang kau tak boleh dengan dia ni dah, sekali kena, kan, dia lalu silap dia buat macam-macam. Hak ni yang zalim ini dia akan ke sana dulu, ke neraka dulu. Yang ada syahadah inilah yang akan menyelamatkan dia. Yang pure masuk syurga tanpa ada ke sana dulu, ke neraka dulu, hanya mukmin yang sejati, mukmin yang pahalanya banyak, dia tak zalim pada diri dia sendiri, dia tak asi, dia tak bersifat munafik. Dalam tu maka dia tak merasa neraka, dia pergi ke syurga terus, kan, dia seronok tu ke syurga. Hak lain tu dipersilakan dulu untuk diproses pembersihan bersama-sama dengan orang kafir. Jadi kita dapatlah bersama-sama dengan orang kafir. Tu yang Nabi sebut itu. Kalau dia minat dengan jawatan, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, dengan Haman dan juga Fir'aun. Kalau dia minat dengan harta dia, dia mati kerana harta dia akan dibangkitkan di dalam neraka nanti. Dia akan duduk dengan Ubay bin Khalaf. Dia dengan Qarun, maknanya dengan kawan-kawan yang kafir dululah, sebab dia masuk sana dulu. Selepas proses apa semua, maka dia bye-bye lah kepada kawan-kawan kita yang kafir tadi, maka dia pun bergeraklah pergi ke syurga. Maknanya dia masuk sana dulu. Jadi kita baca ini, kita walaupun dalam kitab kita disebut mereka ini, jangan rasa leganya aku, bukan aku, kan. Jangan rasa lega. Kita risau takut kita lah yang disebutkan mereka itu. Allah berfirman, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amalan mereka yang buruk, dengan amal mereka yang buruk. Maknanya masuk ke sana itu sesuai lah. Allah tak zalim, tuan-tuan. Allah tak pernah menzalimi kita. Sebab itu kita tengok pahala Allah sediakan cukup banyak. Macam saya sebutkan, kita yang zalim pada diri kita sendiri. Contohnya pada waktu sekarang ini, sepatutnya hak yang sebenar badan kita ada di mana waktu ni? Kalau kita fikir, adakah di rumah berehat-rehat, sambil menikmati pisang goreng,
tengok berita tentang banjir, ataupun di kedai-kedai kopi sembang dengan kawan-kawan, ataupun di rumah-rumah Allah, mendengar kuliah ataupun buat bacaan Al-Quran dan apa saja. Hak inilah yang kadang-kadang kita tak kena tempat dia. Ini yang dinamakan zalim tadi tu. Sepatutnya waktu subuh bangun awal pergi semayang masjid, dia belengkor lagi dekat atas tilam, maka dia zalim pada diri dia. Tengah-tengah malam, patutnya waktu untuk tidur, dia tak tidur, dia pergi kedai kopi ke, dia pergi merayau sana-sana. Kezaliman itulah yang menyebabkan dia mendapat balasan ke dalam api neraka. Sedangkan Allah tidak menzalimi. Allah sediakan pahala begitu banyak. Tuan-tuan rujuk Al-Quran. Wa man jaa bil hasanah falahu asyran min amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyran, padanya 10 balasan seperti mana dia buat. Tuan-tuan duduk sini, nawaitul i'tikaf fi hazil masjid lillahi ta'ala, saja aku i'tikaf satu je, 10 dapat kan. Lepas tu saya baca, tuan-tuan semak dengan kitab, tengok ayat Quran sama-sama baca, la yazukuna fiha, kan satu perkataan itu Nabi kata 10, la yazuku dah berapa puluh dah, maknanya banyak. Tapi oleh kerana kita zalim tadi, maka kita tak peduli. Allah tak mau, Allah bukan nak zalim, kita yang menzalimikan diri kita sendiri. Sebab itu ayat yang saya kata bacakan tadi, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa misluha. Barang siapa yang buat kejahatan, sayyi'ah ni kejahatan, tidak ada balasan kecuali balas perbuatan jahat itu sahaja. Hak tadi buat baik, satu dapat 10. Hak buat jahat, satu dosa dapat 1 dosa aja. Hak satu baik dapat 10. Tuan-tuan bayangkan, mana ada yang di dunia ni ditawarkan dengan begitu besar punya tawaran, kecuali tawaran akhirat, tawaran agama kita saja yang menawarkan satu dapat 10. Tak ada lah saya rasa mana-mana syarikat ke bisnes ke kedai-kedai buat tawaran beli satu 10 percuma. Kan, kalau kita beli 1, 2 percuma, 3 percuma tu pun dia bagi pun, Allah, kicin harga RM2 kan, balik ke rumah buang tu je kan. Apa ni, termos yang dah tak pakai dah kan, Tupperware, bukan Tupperware, Tipuware kan, yang dah habis stok dah, itu je boleh bagi. Tapi Allah tawarkan 1 10. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah kata, dan sesungguhnya Tuhan kau takkan menzalimi akan hambanya. Bayangkan, satu buat baik dapat 10 pahala, satu buat jahat dapat 1 dosa. Tapi oleh kerana kegagalan kita meletakkan yang sebenarnya, maka sebab itulah kita dianggap orang yang zalim. Punya besar tawaran, kita tak peduli. Macam mari sembahyang berjemaah lah, kita tahu 28 darjat Allah sedia, 27 darjat Allah sediakan, tapi apa ramainya yang mari kan. Ramai yang mari pun atas sebab-sebab lain kan, bukan niat ikhlas kerana pada Allah pun adalah tujuan-tujuan yang lain, tapi kurang-kurangnya dia sampailah juga. Sebab tu saya selalu sebut di mana-mana kuliah, bila kita sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, jagalah adab kita dalam masjid. Adab kita dalam masjid ini sendiri, adab kita dengan kawan-kawan sesama berjemaah, adab kita dengan orang lain yang kita tak kenal. Kadang-kadang nampak pertama kali kat masjid, ni nak kenduri lah ni, sampai dah kan. Nak kenduri lah ni, kau tak kenduri dia tak sampai kan. Saya ada baru ni adalah cerita kat saya, ustaz tengok tu, orang balik dia tak balik lagi. Selama ni tak pernah nampak di masjid. Nak kenduri lah tu. Tapi betul tak memang kenduri tu. Nampak dekat masjid ada kenduri kan. Maknanya kita buat itu kadang-kadang menyebabkan dia terasa hati dia kan. Terasa hati dia. Jadi adab kita dengan kawan-kawan dalam masjid kita kena jaga. Sambil-sambil tu tengok senyum, angkat tangan kan. Ini ya Allah, pandang dia ya Allah macam nak terkam kan. Kita pun takut, aku tak pandang mata dah, tak pergi jegir aku kan. Jadi kita kena jaga supaya 27 yang Allah sedia tu kita dapat garap ambil kesemuanya sekali tanpa kita tinggalkan. Baik. Sewaktu hidup di dunia tidak pernah ambil peduli sama ada halal atau tidak tentang makanan yang masuk ke dalam perut. Masuk ke dalam perut kita ni langsung tak peduli.
Satu hadis Nabi kata, pasal apa doa kita Tuhan tak terima? Di antaranya ialah disebut wa malabisuhu minal haram wa mashrabahu minal haram wa matmahu minal haram. Di antaranya ialah pakaian daripada haram, minuman daripada haram, makanan daripada haram. Diangkat tangan berdoa walaupun dia ada dalam susah payah, tapi Tuhan tetap tolak doa dia. Sedangkan dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut bahawa Inna rabbukum hayyun karim, sesungguhnya Tuhan kamu ini maha pemalu lagi maha mulia, kan? Yastahi ala ibadihi, malu terhadap hambanya, idza rafa'a yadahu ilai, jika diangkat tangannya waktu berdoa, fayaruddahu masifran, menolak mentah-mentah. Sedangkan ada satu hadis Nabi kata Tuhan takkan tolak mentah-mentah doa kita ni. Tapi ada juga orang yang Nabi kata ditolak doa dia. Apa dia? Yang makanan dia, minuman dia, pakaian dia daripada benda yang haram tadi. Maka kata di sini, sewaktu hidup di dunia dia tidak pernah ambil peduli sama ada yang halal atau tidak tentang makanan yang masuk ke dalam perut. Tersedia banyak minuman yang halal, tetapi tetap juga meneguk arak yang terang-terangan diharamkan oleh Allah. Makanan halal, minuman halal punya banyak. Kita ada air sirap, air jagung, air bandung, air tebu, air kelapa, air nyo, kan? Air apa lagi? Air mata kucing. Tapi hak si kencing setan tu juga dia pergi cari. Root beer pula kan? Beer, kan? Stout, kan? Hak tu juga dia pergi cari. Hak pada punya banyak benda-benda yang halal. Begitu juga dengan makanan. Yang halal ada, dia pergi cari yang haram, kan? Hari ni kalau kita tengok ada isteri yang kat rumah yang halal, dia pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya mencari penzinaan dan sebagainya, kan? Punya banyak yang halal, yang haram juga yang dicari. Sebab itu Allah marah sungguh kepada manusia yang bersikap sedemikian ini. Setitik sekalipun haram tetap haram. Bahkan mengikut kajian, Malaysia tersenarai di tangga ke-10 dalam carta berdasarkan jumlah penduduknya yang minum arak. Wal-a'yazubillah min zalik. Nombor 10 Malaysia, carta top 10. Bukan top 10 negara hebat, top 10 peminum arak paling banyak. Tuan-tuan perasan dah kes kemalangan berlaku kan? Punya banyak kemalangan berlaku, semua mabuk arak. Saya pergi Australia tuan-tuan kan. Australia negara barat lah kata. Negara yang kita kata negara sebut barat ni, orang putih ni negara yang sosial habis lah. Minum arak hanya dibenarkan di jalan raya ataupun di tempat awam malam minggu je. Malam lain saya duduk merayau di pekan, saya pergi Melbourne dengan Adelaide tu. Melbourne 6 hari, Adelaide 4 hari saya duduk sana. Saya duduk merayau malam-malam, duduk tengok kan, tak ada orang yang mabuk di luar jalan ni. Dia nak mabuk, dia masuk dalam bar. Mabuk di luar siap. Di stesen kereta api Victoria tu, saya tengok polis tangkap. Saya kata apa siapa polis duduk kepung ni? Rupanya dia tangkap orang yang mabuk di tempat awam pada bukan malam minggu. Malam minggu suka hati nak tonggeng nak apa tu pulang kan. Depa walaupun minum arak ada undang-undang. Tapi kita Malaysia suka-suka hati sampai bawa kereta. Saya pernah nampak bawa kereta maybe kan. Tangan kanan pegang tangan kiri, tangan kanan pegang steering, tangan kiri tu dia stout. Tiger beer tu. Kan? Tiger beer minum. Letak dekat depan kan. Tapi bukan orang Islam kita lah, bukan orang Melayu kita lah, saya tengok. Minum sambil bawa kereta. Wih, dahsyat saya kata kan. Saya ingat tak berlaku di tempat lain kecuali negara kita. Dan itulah saya kata Malaysia letak nombor 10 dalam carta penduduknya yang meminum arak. Gemar sangat meneguk minuman yang memabukkan itu. Tengok pengarang kita kata, gemar sangat meneguk minuman yang memabukkan itu, maka terimalah padahnya di akhirat kelak. Sebab tu kita tengok kan maqasid agama kita. Kenapa tujuan agama kita dihadirkan maqasid kita? Tujuan maqasid ini adalah tujuan ialah untuk menjaga 5 ini. Sebab tu undang-undang syariah dikuatkuasakan untuk menjaga 5 ini. Ini juga kehadiran agama kita. Yang pertama untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga akal, harta. Yang saya kita pasal akal ni. Kerana nak menjaga agama lah kita dilarang murtad kalau sudah masuk. Kalau belum masuk tak apa. Dah masuk, hang kena ikut peraturan Islam. Hang nak buat perangai macam orang bukan Islam, sila keluar. Jangan masuk. Kalau hang keluar, hang murtad, dia ada hukuman-hukuman dia tertentu.
Sebab tu orang salah faham. Dia kata, aku dah masuk Islam suka hati aku, aku nak buat apa pun. Masuk Islam, hang tak boleh buat suka hati hang. Hang nak buat suka hati hang, keluar dari Islam ataupun jangan masuk lagi. Bila anda masuk, hang tetap ada undang-undangnya. Pi mana-mana pun tuan-tuan, tuan-tuan pergi masuk universiti. Atau dulu AUKU kan, lagi AUKU lagi kan masih, saya ingat masih lagi AUKU. Atau AUKU tu, atau college universiti tu. Pi masuk sana daftar aja, mana boleh buat sembarang. Boleh ke? Suka-suka hati nak masuk kelas, nak balik suka hati, nak pakai seluar pendek ke, tak mau pakai baju ke, pergi kuliah, mana boleh, ada undang-undang. Masuk agama Islam ada, sebab nak jaga agama. Kemudian nak jaga akal. Sebab tu dilarang minum-minuman ni, minuman keras ni. Kesemua ini melibatkan satu hukuman yang besar, yang berat kepada penyalahgunaan dia. Ini boleh menyebabkan hukum hudud, ta'zir dan sebagainya. Sebab nak jaga ni, nak jaga kesemua ini. Baik. Saya habiskan yang ni je. Air yang panas menggelegak dituangkan ke dalam kerongkong. Air nanah yang busuk, kotor, jijik dan hamis menjadi penghilang dahaga. Namun dahaga tidak juga hilang. Bila kita minum di neraka nanti, orang neraka minum, minumlah banyak mana pun tak hilang juga. Kita bayangkan macam saya kadang-kadang kita dahaga air kan. Bila dahaga air kita minum air manis. Order TOI, order sirap, order itu, tapi saya hilang. Minum masa minum tu pun rasa sedap, lepas tu dia hilang, dia dahaga balik. Kena mineral, air mineral baru rasa lega. Kita bayangkan di neraka macam tu lah tuan. Lebih dahsyat lagi lah. Cuma kita kadang-kadang ada ketikanya kita rasa bahawa kita minum ais, lagi minum lagi dahaga, lagi minum lagi dahaga, lagi minum lagi dahaga. Inilah gambaran ahli neraka. Minuman mereka tidak menghilangkan dahaga. Orang mukmin diajar supaya menjaga makanan dan minuman yang diambil seharian. Jangan ada makanan atau minuman yang diambil daripada perkara-perkara yang haram. Doa tidak akan diterima oleh Allah jika makanan ataupun minuman yang masuk ke perut kita bersumberkan daripada yang haram. Nabi kata, "Ma min lahmin nabata minal haram fannaru aula bih." Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah selayaknya. Kan bila kita makan, minum, dia bertukar jadi dua ya. Satu jadi najis, dikumuhkan untuk menjadi najis. Yang kedua menjadi protein, zat, karbohidrat dan sebagainya lah. Dan dia menumbuhkan daging, mengalirkan darah, memberi oksigen dan sebagainya. Tapi makanan itu, daging yang tumbuh itu daripada haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang selayak untuknya. Wal ayazubillah min zalik, daripada kita makan ataupun minum daripada bersumberkan yang haram, kerana akibatnya sangatlah perit di neraka yang akan mendatang nanti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai tajuk kita akan masuk tajuk yang seterusnya, keperitan neraka, insya-Allah pada perjumpaan kita bulan Februari nanti 2021. Keperitan neraka maknanya azab yang diterima oleh penghuni-penghuni neraka di saat mereka dicampakkan ke sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir kalam kita baca bab ini, kita masih lagi berada di dunia. Itu je saya nak pesan pada saya dan tuan-tuan. Kita baca bab ini, kita masih lagi berada di dunia. Kita masih diberi peluang oleh Allah untuk turn balik, untuk ubah balik sebarang kesilapan kita, untuk bertaubat balik sehadap dosa kita. Tapi kita bayangkan kawan-kawan kita yang berada di dalam alam barzah saat ini. Adakah mereka berpeluang untuk turn, bertaubat? Dah tentu tidak sama sekali. Tapi kita alhamdulillah, Allah pilih yang pertama menjadi penghuni masjid kita, dapat dengar kuliah, dapat maklumat, dapat pula berubah untuk sebelum terlambat. Termasuklah saya dapat berubah daripada kesilapan-kesilapan. Jadi satu nikmat yang besar. Bayangkan kawan-kawan kita yang duk sama-sama kerja, duk berang kita kan, yang kita tahu perangai dia macam mana, hanya kita saja yang tahu perangai dia. Bila sebut je kita bayang Allah dia tu dulu, kan, kita bayangkan dia di dalam sana macam mana dia nak menghadapi. Tak ada peluang dah. Kita Allah masih lagi beri peluang untuk berubah. Jadi inilah nikmat ataupun natijah kepada kita mempelajari kitab terhumban yang ke kawah neraka, bukan sekadar untuk mendengar, tapi mengambil benda ini supaya jangan kena dekat kita, kerana peluang masih ada. Bila peluang dah habis,
tak adalah kita ruang untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi minta maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah jadikan kita sentiasa istiqamah di atas agamanya, terutama memenuhkan ruang-ruang waktu fardu untuk setiap kali solat secara berjemaah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam jam'ana hadza jam'an مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.